Maklum bidururah, banyak benda kita tahu. Lebih-lebih lagi kita yang asas keluar agama ini, kalau sekat form 5 memadai, tambah-tambah keluar agama macam Semak Gajang. InsyaAllah, dari segi asas agama juga kuat. Saya yakin sungguh-sungguh. Tapi dari segi peningkatannya, terkadang-kadang agak dicorot. Statik. Yang lebih bimbang ialah yang menyorot ke bawah, lagi berat. Islam ini tidak berubah rukun-rukun Islam. 5 je, tak lebih-lebih. Rukun semayang pun tak lebih 17 atau 13 dikira gitu. Tapi kena lebih dari segi peningkatan. Dari segi tahsinatnya. Dari segi usaha untuk perbaikinya. Tak layak seorang Muslim mukmin solat subuh 2 rakaat sejak umur 7 tahun sampai 40 tahun. 50 tahun. 70 tahun. Mesti ada peningkatan. Peningkatannya bukan 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Tapi diperelokkan dari segi rukun fi'linya. Diperelokkan dari segi rukun qaulinya. Lebih-lebih lagi mengikhlaskan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang untuk khusyuk ni boleh baca buku banyak, panduan khusyuk salat. Yang menulis berbentuk lagi khusyuk, sebab khusyuk di hati. Saya tekankan soal khusyuk ni berkaitan sangat dengan pemakanan. Isu semasa sekarang isu harga barang mahal meningkat. Yang perlu, yang tak perlu tak apalah. Belacan tak apa, mahal pun tak amai makan belacan. Tak tahulah kalau Syukri makan belacan banyak. Saya tak ada masalah apa tak belacan. Dan 70-an dulu sibuk dengan soal kicap. Masuk arkam hebat. Kicap. Ada orang jawab tak apa. Kicap tak ada pun tak apa, bukan wajib pun. Tapi kalau beras, kalau ikan sayur, dalam asas ini kena. Maka sebab itu dalam konteks negara Islam pun yang ini mesti dijamin oleh pemerintah. Supaya rakyat tidak disusahkan dengan mendapat bahan barang-barang keperluan asasi ini. Itu saya kata, saya masih sebut semalam tempat lain bahawa ada ura-ura untuk mengimport makanan, mengimport ayam luar sebab tak cukup. Ya, satu sedap dengar, tapi kesannya yang import ni kita belum tentu kesahihan, kehalalannya. Tulis bolehlah. Hatta dalam negara pun, negeri pun kita pastikan. Dia pergi market-market tempat sembelih ayam. Tak meyakinkan lidah kita. Tapi sahlah insya-Allah. Dan makan halal lah. Tapi di segi orang yang barak sangat meragukan. Maka setengah seorang daripada saya sendiri, kalau masa di sekamat dulu ada pakcik sebelah keluar hendah tu, dia belayam, pergi nak ayam 2 ekor. Tangkap sembelih. dia sebenarnya tu sembelih, tak masalah. Kalau bukan di test lepas semua tu, sangat membimbangkan. Saya tak kata boleh tau. Saya ulang, yang salah saya faham lah. Ami, Dr. Ami, yang salah faham tau. Saya tak kata tak boleh. Bagi orang yang warak, dia kena waspada. Sebab ada sebuah hadis apa kita baca itu, seorang yang baik, berdoa, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, tapi Allah tak terima doanya. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, pegang haram. Bagaimana nak makan berdoa? Itu perkara yang penting. Itu ya. Satu yang kedua, soal harga ayam tempatan pula akan terpaksa turun kan untuk tak beli. Bagaimana dengan pengusaha sebagainya? Banyak perkara lah. Maka sebab itu, apapun yang penting kita jaga makan minum ini. Jangan sampai yang syubhat. Yang haram tentu tidak. Sebab sebaik mana usaha untuk khusyuk, takkan khusyuk jika hati kita kotor dengan makanan yang syubhat. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya baladzilhum anil-lagwi mu'ridun. Kita ambil semua dua tiga perkara saja, 2 ayat saja. Lalai ni pasal perkara juga. Yang lalai, yang larau ni kena elak. Kaedah bila Ahwal dia kata al-aham fal muhim, yang paling penting baru penting. Ini orang Islam. Apa nak buat yang paling penting. Kemudian yang penting. Tidak ada selepas itu. Tidak ada satu perkataan atau perbuatan atau pergaulan atau pekerjaan jabatan yang lara kita libatkan. Kita ambil yang terpenting. Kalau sebenarnya yang terpenting, barulah yang penting. Dan kita sembahyang apa yang penting?
kebersihan misalnya. Itu paling penting sangat. Hati dalaman, itu masing-masing lah. Luaran tu, kebersihannya jaga sangat-sangat. Kebersihan di segi diri kita, di segi pakaian, sebagainya tu. Lain itu akan berikut insya-Allah Ta'ala. Tapi dalam masalah perjawatan ke penglibatan apa-apa pun, yang lara elakkan. Mas sebut satu contoh, tapi jangan pegang sangat. Contoh saya ni sebab mungkin saya tidak akademik sangat. Contoh seorang kawan. Dia sangat ada jiwa dakwahnya hebat. Dia mengajar masjid ni kata apalah, masjid orang pandai-pandai semua dah, orang baik belakang dah. Akhirnya dia terlibat main golf. Teruskan main golfnya tinggal tu. Teruskan selepas saya main golf ni. Teruskan tak nyanyi tinggal. Bagus. Tapi cerita kawan saya ni, dia main golf. Tapi dia sepanjang main golf bertahun tak dapat dakwah. Sebab hayu-kayu seorang je. Adalah kelab golf sekala berjumpa, tapi tak ada. Semayang ada, tapi kecil untuk seorang dua. Akhirnya dia berhenti main golf. Dia naik motor besar. Naik motor besar. Kenal orang ni kalau sebut. Ada warga dia Semak Gajah juga. Dia main motor besar. Motor besar dia beli second. Tapi 200,000 lebih. Saya kalau saya nak 200 boleh lah. 200,000. Dia bukan RM100, RM200 second ni. Saya tanya dia, kenapa dia pakai motor besar ni? Sempatkah bawa? Dia kata, Syekh, dulu saya main golf, saya tak dapat dakwah. Sejak saya main motor besar ni, saya dapat dakwah. Grup naik motor besar ni. Kami pergi mana-mana acara-acara konvoy, kasi saya berdiri semajid, semua berhenti. Tak semayang. Kali kedua, tak semayang lagi. Yang ketiga, semua semayang, Alhamdulillah. Tapi akhirnya, saya jumpa adik dia kata, saya tanya abang main motor besar. Motor berapa besar? Dah angkat motor talak dah. Jadi, golf sekerat jalan, motor besar sekerat jalan. Akhirnya kita kembali asal. Apa kita lakukan? Golf lah. Apa saja terlibatlah mana-mana NGO berbuat. Tapi, untuk jangka panjang, macam saya katakan, tak ada sihat. Kalau saya nak dakwah main golf, tak ada. Motor besar, tengok motor berlakuk dah. Jadi inilah Allah beri saya sikit suara, sikit kemampuan untuk membaca, untuk bergaul. Dan kaum pula sediakan platform macam ni. Masya Allah, teruskan. Dah tidur, saya tidur boleh. Saya mengiring boleh. Maksudnya, cari peluang untuk jangka panjang. Akhir hayat kita dah beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang paling utamanya adalah as-salat. Yang keduanya adalah jangan terlibat kelalaian, benda yang lara. Saya mungkin itu dua perkara. Yang ketiganya, sampai yang ayat 8 itu, waladzina hum li amanati ma'ahdim mar'aun. Ini jaga amanah. Apa kita diamanahkan? Jawatan. Maaf. Nak batuk ajak lah. Perjawatan kita, jawatan apa sebenarnya? Sebagai guru lah kalau saya dulu. Kami gurunya mana? Sibuklah dengan masyarakat luar. Tapi kalau kita, bisa kita tinggal murid ke mana-mana. Banyak kes sebenarnya. Ada orang yang mengajar sekolah, tapi sibuk dengan bisnes luar. Saya sama ceritakan rasanya. Akhirnya, Allah Ta'ala menguji dengan Allah, rumah terbakar, habis, lincin, tak ada apa tinggal. Cuma Alhamdulillah, selepas 2 tahun dia pencin, saya jumpa dia di Azhar Camp dia di Maurib. Dia belajar dia, Ustaz, saya dah, haram dah habis. Tak apa haram dah habis ni, rupanya dia kata, semua usaha dia dapat duit banyak, beli macam-macam itu duit haram. Kenapa haramnya? Dia bekerja, makan gaji. Dia kerja luar, cek side income yang lain. Hingga meninggalkan kewajipan asas. Itu maksudnya. Pada saya zaman sekarang, zaman begini memang tak cukup. Bukan tak cukup. Kita kena usaha lebih. Yang bekerja apa nak kena 2-3 kerjalah. Tak apalah. Tapi jangan sampai asas kita, tempat kita kerja. Jangan tinggal yang abaikan. Itu amanah. Besar amanah Allah Ta'ala. Bab salat tadi. Sibuk macam mana pun, semayang mesti awal waktu. Memanglah pukul 1 masuk zuhur, pukul 4, setengah pun habis. Yang pukul 4 boleh. Tetapi utamakan awal waktu. Utamakan solat berjamaah. Itu nak tekankan. Sibuk bagaimanapun, kalau itu sempurna, Allah mudahkan kerja lain.
Kalau sibuk dan menyibuk yang soal lain, itu diabaikan, solat tak tinggal. Tapi pukul 4.20, solat zuhur, jamak ngasar tu pukul 4.30. Senang kan? Tak buang masa banyak. Kalau itu, berhati-hatilah. Tinggalkanlah amal itu. Ini pesanan saya. Bukan saya terbaik. Lastu bi khairikum. Tapi peringatan sama-sama kita. Saya ingkaskan lagi dalam ayat ini tentang waladzina hum 'ala sholawati muhafizun, ini tekan tadi. Menjaga itu segi waktunya, sekarang bukan syarat itulah, dan falsafah solat itu sendiri. Kena jaga. Moga-moga. Saya ringkaskan, insya-Allah saya nak beri peluang banyak bertanya, berbincang. Itu Tentu ayat yang kedua. Yang kedua ni dia bertaubah. Saya ambil sebijak dalam kitab ni, saya tak ubah. Sebab dia tak banyak bagi banyak perkara. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saikhun, ar-rakiun, as-sajidun, al-amirun ma'ruf, wan-nahun munkar, wal-hafizuna li hududillah. Basyirul mukminin. Semua ini kena buat. Tapi tentunya susunan cukup baik. Allah yang maha sempurna. Quran yang maha agung itu tersusun dengan baik. At-taibun dulu. Taubat daripada segala dosa. Kita nak mana-mana basuh kereta kan? Basuh luar. Tapi tak cak minyak hitam. Tak cak air, habislah. Cantik berkilat, berkilat dia punya bodinya. Tapi tak cak lain. Mana bersih dalam juga. Cak dulu nak pergi berik macam mana, signal macam mana, lampu besar macam mana, set mirror macam mana. Kalau kita lama-lama lagi kerap cek minyak hitamnya. Betul apa lagi? Apa sajalah yang berkaitan. Kata baru pun tentu juga, cek juga. Jadi pendek kata, begitulah kita menjaga kenderaan kita, jaga hati kita ini. Kata ibu ni taubat. Taubat ni maksudnya ar-raja'un, kembali. Maksudnya bersihkan kotoran yang berupa apa saja di hati kita dan juga badan kita. Itu at-taibun. Saya berulang kali menyebutkan tentang bahawa Allah, Nabi SAW sendiri beristighfar fil yaum, satu hari, aksar min 70 marrah. Di tempat lain, mi'ata marrah. Nabi yang maksum itu, taubatnya, istighfarnya lebih dari 70 kali. Satu kali atau lebih dari itu. Tentu taubat Rasulullah tidak sama dengan taubat umat ni. Saya tengok kalau Masjid Surau itu zaman-zaman dulu, kalau taubatnya sambil-sambil lipat sejadah aja. Sekarang pun sama juga, buat sejadah sendiri. Assalamualaikum, dah lipat dah. Jadi istighfar itu tak sempurna. Sempurnakan dengan hadir hati. Hudul qalb. Itu. Al-abidun tentunya, al-hamidun, alhamdulillah. As-saihun, asal dia mengembara. Menggara macam ilmu. Macam rezeki halal. Cuma dalam falsafah duduk guru, dia kata, mencari ilmu afdal. Ya, betul ya. Mencari ilmu awalnya di luar kawasan. Dulu sebab tidak ada ulama-ulama setempat. Dia duduk di Madinah, ada ulama pakai bidang tu di Baghdad. Dia pergi Baghdad. Dia duduk Mesir, tapi ada ulama tertentu yang tidak dalam bidang, ada Madinah, pergi Madinah. Saya ingat seorang Syekh, Dr. Hamidullah. Ini pernah saya ulang cerita kan, ini cerita ulangan juga. Hamidullah ni Pakistan. Dia ada 4 PhD. Siapa sini ada 4 PhD? Dulu seorang kawan kita, Usim, dia masuk buat yang kedua yang dia meninggal awal. Hamidullah ada 4 PhD. 4 PhD. Dalam berbagai bidang. Dia tak puas hati. Dia pergi ke Madinah. Dia berguru dengan guru Quran Karim. Dia bersanad semua. Dia kata, aku puas hati. Tapi tak puas hati lagi. Ada benda tak kuasai lagi. Nak cari ilmu, jauh. Jauh tu kenapa? Karena ada kepakaran tempat kita. Ada kepakaran, Masya Allah. Kalau sekarang di Malaysia, ada banyak kepakaran. Dan malah kalau konteks sekarang ni, kalau ada pengajian di Madinah, online. Bukan berdaftar. Daftar dengan dia aja. Syekh tu aja. Jumpa syekh ni, kita mengaji kat dia. Online. Tapi dia mula lepas Aisyah. Lepas Aisyah dia di Madinah, kita dah pukul tu. Tengah malam lah. Dan dia strict 3-4 jam terus sampai subuh. Aku tak mampu lah. Kita tinggalkan. Jadi, akhir ini. Yang tekan juga lah, al-amir ma'ruf wa nahy munkar. Ini yang sangat-sangat diabaikan oleh sebahagian kita. Al-amirul ma'ruf. Mengajak orang baik.
Nahy anil munkar, cegah munkar. Al-amr ma'ruf ni mungkin boleh lakukan, mencegah munkar berat. Pada saya sesuai dengan Dr. Izwan misalnya, kalau dia pada Izwan dia terlibat langsung dengan gelendangan ini dengan pokok macam-macam ni bagus. Sebab orang mengabaikan tugas menyentuh. Allah. Saya terlibat kaunseling dulu. Walaupun saya bukan kaunselor, masa IPE terlibat langsung dengan grup kaunseling. Saya pergi lorong Haji Husin, lorong Maya Taib tu. Tapi taklah masuk situ sekadar untuk dapat maklumat sedikit bagaimana kaedah untuk mendekati mereka, apa yang mereka suka. Tu saya menceritakan, saya berjumpa seorang pelacur. Dia kata apa? Saya tidak buat benda haram. Saya tak buat dosa. Sebab saya makan halal, saya kerja sendiri. Makan pelacur kerja sendiri. Dan saya tak tipu tokek saya. Kawan saya tipu. Kawan saya, doktor tetapkan satu pelanggan RM1. Dia ambil RM200. Ada tip dia tertentu, itu haram. Oh gitu pula. Ini pahaman pelacur. Jadi kita dapat maklumat begitunya, rupanya pelacur juga dia semayang. Dia tak ada telekung, buat telekung. Ada pelanggan datang, dia nak semayang dulu. Dah wuduk dah ada. Pergi gitu. Ini bukan rekaan, memang ada. Saya sebut nama, ada orang sama. Saya sebut ada nama sini. Tapi orang Melayu, dia tak tinggal semayang. Iya ke? Kan semayang mencegah mungkar. Itu semayang, jadilah. Saya tak, jangan kata apa dia, sebab ada hadis. Kalau dia semayang, satu masa dia akan berhenti, insya-Allah. Dia nak berhenti duduk payah. nak tinggalkan dia sebab dia pendapatan dia. Tapi dia faham bahawa menipu tu haram. Yang tu, bapak haram dia tak lupa. Tapi tak apa. Dia solat. Saya pernah ceritakan juga, saya baca satu buku tentang pelacuran. Orang Thailand, orang Buddha. Dia lebih baik daripada orang lain yang katakan baik. Sebab dia melacur diri untuk dapat rezeki. Orang yang datang beladik itu orang kaya. Orang alim pun ada. Orang pengetahuan. Tapi ini lebih jahat pada aku. Itu mikir aja. Maknanya kalau kita bergaul dengan orang ni, dia taklah menghina orang. Dia buat itu sebab kejahilan. Dia buat itu sebab terpaksa. Sebab itu tidak ada yang mendidik. Sebab ada kes anak-anak yang nakal ni pun, yang sebagainya itu, tak semua pada anak tu nakal. Kerana mak bapak tak peduli. Dan baru bagi ada tahun 70-an ada. Mak bapak duduk lawyer. Anak tidur di longkang dia. Akhirnya seorang ustaz ambil jaga. Mak bapak sibuk dengan kerjayanya, dia lupa pada anak-anak. Ini pun perkara yang berkaitan amal ma'ruf nahi munkar. Dari diri kita sendiri dan pada orang lain. Saya ringkaskan saja. Nak masuk yang lain lagi. Sebab nak ringkaskan, nak peluang banyak bertanya pada semua. Yang tanya banyak sangat. Tapi tak apa, kita sama-sama fikir. Ayat ini sangat masyhur. Bukan masyhur, apa maksud kita menghafalnya? Al-Anfal ni. Innamal mu'minun. Innama dia taukid, dia tekan sungguh. Innama sesungguhnya. Sungguh-sungguh lah ni. Sungguh-sungguh. Mu'min tu pada orang yang iza zikrullah wajilat qulubuhum. Sampai tak kita? Inilah yang kita nak muhasabah ni. Ngaji boleh aja kan, baca boleh aja, tapi saya muhasabah diri. Saya tak hafal Al-Quran banyak. Ini hafal yang ni, hafal alhamdulillah, dah hafal sejak dulu. Tapi tak sampai lagi ayat pertama tu. Tak sampai, tak menyusuk, tak masuk, tak lari. Sampai wajilat qulub. Allah. Kalau kita buat motosikal, motor lah senang tak buat lesen, motor habis tak rotek, nampak polis. Apa kita rasa? Cepat-cepat macam-macam. Tapi kita buat tak salah dengan Allah Ta'ala, apa kita rasa? Tak jebak syurga belum. Ya alhamdulillah kita baca Quran. Tapi bagaimana? Zadat imana. Tambah tidak? Wallahu a'lam, pengalaman saya sendiri. Ialah tidaklah banding orang besar-besar sama-sama kita. Ya. Bila kita baca, kita nampak Allahu Akbar ajaibnya. Allahu Akbar mukjizat Quran. Allahu Akbar hebatnya Quran. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau orang baca mau menjenahu, mengaji Allah, cantik dan susunan Al-Quran itu. Tiga bentuk sajak, bentuk berbagai. Dan sejak dulu sampai hari tidak pernah boleh ada yang komen kebenarannya. Cuma tafsirannya berbagai. Tafsiran boleh buat saja. Contoh kalau sampai ikuti satu Pak Kiai di Indonesia. Bergak Abuya. Abuya Syakir. Mana ingat?
Dia ni saya nampak dia mengaji Mesir. Rasanya 20 tahun di Mesir. Saya tak masuk 20 tahun dia orang pandai, tapi menambah lama tentulah dia baik insya-Allah. Dia saya nampak cara bercakap dia banyak memahami grammar Arab, nahwu Arab. Dan saya tengok ucapan dia banyak menghafal ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Dan sejarah juga. Tapi saya ikuti perkembangan dia. Dia cuma tafsir Quran birra'yi, pendapat sendiri. Contoh, ni saya buat semalam di UAE. Ulang sini. Contoh macam, as-sariqu faqtu' aydihuma. Pencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Dia kata, qata'a itu bukan maknanya potong, bukan kerat. Potong memang sekat. Faham. Aidi itu, tangan itu, yadun, tangan. Yadan, dua tangan. Aidi jamak. Satu hal, tinggal kita bertajuk tu menyatakannya. Yad itu bukan maksudnya tangan ini. Kuasa. Maknanya, sekat orang yang jahat dengan kuasa kita. Dan kuasa dia ada stop untuk, Masya Allah, dia kata hebatnya. Ini bahasa. Tapi Quran tidak, mesti ada tafsir Quran juga. Atau Quran tafsir hadis. Baca itu. Jadi, ramai terpukau. Ramai terpikat. Ramai juga terpengaruh. Sebab dengan Arabnya, dengan hujahnya, Masya Allah. Termasuk dengan kisah Nabi Adam AS di syurga. Syajarah itu. Syajarah itu bukan dia kata pokok. Di tafsiran dia. Maaf, ini bukan tak keliru. Nak cerita orang hebat ni. Syajarah itu pokok. Itu dia lampas sek. Kenapa Nabi Adam pergi situ? Kalau sekat buah-buah, apa yang langgarnya? Itu banyak lagi ayat lain dia bawa bentuk logik akal. Jadi kalau begitu kita baca bukan menambah iman tapi menyesatkan lagi. Itu di Indonesia. Di Malaysia pada juga. Dia punya yang view dia, pengikut dia beratus ribu. Saya juga ada berakaman seminggu sekali. Saya tengok seminggu, 2 minggu, ada 100 orang. Okeylah kan, 100 orang. Dia 200 ribu. Termasuk lepat. Lepat dia pun 100 ribu. Ikuti tak? Dia yang, lepat yang buat panjang tu. Itu pun 100 ribu. Saya, Alhamdulillah, sebulan 1 orang. 2 bulan 1 lagi. Okey, tak masalah. Kita bagi Allah Ta'ala yang satu yang baik, insya-Allah. Saya balik sini bahawa ayat Allah Ta'ala kita baca, apa kita kesan diri kita. Itu saya ringkaskan lagi. Diulang lagi. Allazina yuqimunas salah. Yang saya sebut tadi. Dan yang merah itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq ni. Ini Allah Maha mengetahuilah kemampuan kita sekat mana. Tapi untuk kita mampu, kita tahu banyak mana perlu. Yang penting sebahagian daripadanya mesti infak. Sebahagiannya, bukan semua kita pulun. Kita balun, kita apa tidak. Sebahagiannya bukan hak kita. Saya masuk contoh yang terbaik yang saya faham. Dr. Yusuf Nada. Yusuf Nada ini biras ya dengan Dr. Surat Qadawi. Surat Qadawi dia berjihad dengan ilmu, dengan penulisan. Ratus kitab tulis. Yusuf Nada pula dengan harta. Dia tidak pernah diminta oleh orang kaya. Tak minta oleh jamaah Islam. Ikhwan Muslimin lah tak minta. Tapi dia akan beri dulu. Pantang bagi dia diminta. Dia akan bagi dulu. Itu bagainya. Masalah kalau kita dalam konteks kita hari ini pun, kawan yang jaga zakat misalnya, cakap mudah, berbuat tak semudahnya. Jauh seni sampai terlibat ni. Maknanya jangan sampai orang minta-minta. Kita mencari siapa yang perlu kita bagi. Itu konsep gitu. Yang diamalkan oleh Surat Nada. Dia bukan jutawan. Sikit atas. Beli nawan okay, duitnya. Dia ada istana. Dia ada kereta mewah. Tapi dia jarang duduk. Dia samakan tetamu-tamu luar negara. Itu dia maklumkan. Saya ada buku dia. Cantik buku ni. Buku dia hadiahkan ada smart kan ni. Smart hadiah pada saya. Yang siapa nama dia lupa pula. Siapa ingat kawan dia di UK kot. Bin Ahmad. Apa? Cukup bagus cerita ni tentang Yusuf Nada ni. Okey tak apa, ceritakan. Saya tak sebut nama nak beri dia ikut dia bela-bela. Okey tak apa. Dia menjadi smart 3 tahun, 4 tahun tapi isteri sampai lepas dengan ni. Okey tak apa, nak cerita bahawa dia kaya tapi akhirnya segala harta ni
Kalau tutup bank ni panggil apa? Apa tutup apa ya? Kalau harta tak ambil duit tu? Dibekukan ke apa? Bukan. Okeylah. UAM kena jawab tu orang bank. Tak mau tanya dia tinggi sangat makam je. Dia makam lain, dibekukan. Ada makna mereka. Tapi dia kata apa? Kalau setiap bulan aku derma 1 juta, apa juta, disekat maknanya tetap berada masalah macam derma juga. Sebab dia tak dapat buat. Begitu hebatnya. Dia masih ada. Dia bukan dia bukan di Mesir, bukan di Doha, tapi dia kalau saya di Switzerland kot. Tak apa tinggalkan cerita tu. Okey, jadi kita tak tinggalkan lagi. Allah, masalah ada saya pun tak kena kerja lepas ni, tapi sikit-sikit ya. Ni satu lagi yang kita hafal semua juga, surah Furqan ni. Kita ambil tang, wa iza khadamul jahlun qalu salama. Inilah penulisan kita, macam-macam ni, tapi ingat kalimah salama itu. Saya ingat tak perlu banyak-banyak kot. Cuma saya tak sebab tulis tadi, ada benda yang lain nak sebutkan sini dalam kitab ini. Dia kata Muslim itu, ciri Muslim itu, di antaranya ialah al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Kita mengasihi kawan kita seperti kita kasih dia sendiri. Kalau kita tak mau sakit, kita harapkan dia sihat juga. Kalau kita tak mau miskin, kita harapkan kita juga kaya. Kita tak mahu kita sakiti, kita juga mengerti orang. Begitulah di sini. Dan yang kita ulang-ulang baca juga, siapa beriman Allah al-akhir, fal yukrim jaruhu. Saya beriman Allah Rasul, mana dia hormati jirannya. Falikul khair alayhi, semua kita berkata benar atau diam saja. Al-mu'minina iman ahsanul khuluq akhlaqa. Mukmin yang sempurna imannya adalah ahsanum akhlaqa, akhlaknya baik. Akhlak ni budi perkata yang baik itu dengan sepadan atau dengan keluarga tentunya, mak abang, mak ayah, dengan suami isteri, dengan mak ayah ni kalau sudah tua, sakit pula, kadang masa pemikiran macam-macam, sabarlah insya-Allah. Kita mungkin marah-marah ibu sebab tak sesuai, tak cut kita. Nanti Allah balas untuk kita pula, anak tak suka kita pula. Lebih dari itu lagi, kita aman di dunia dan tak aman di akhirat. Maafkanlah ibu ayah kita. Juga adik-adik, juga abang, juga kalau paling suami isteri. Berkasar-kasar. Dan teman sebut kalau isteri itu sibuk menjawabkan tugasannya hingga tak dapat melayani suami, Allah berhenti sajalah. Hal tidak gitu, kena sabar insya-Allah. Kerana kebaikan berbaik daripada keluarga itu lebih utama segala-galanya. La yahillu li muslimin ay yuwarri'a musliman. Tidak hal bagi mukmin itu menakut-nakutkan muslim, menakut-nakutkan orang lain. Kalau tak vaksin, kami tak vaksin kami susah-susahkan, tak boleh gitu, yang marah-marah. Ada agak si kalimah-kalimah yang baik. Banyak lagi yang lain. Lepas tu Nabi sendiri bila disakiti oleh musuh-musuhnya atau maduknya, dia kata, Allahumma maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu Nabi SAW. Dimaafkan, Allahumma maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Kita majikan, Allah kita bagaimana, kita bos Allah kita bagaimana. Jangan menyakiti mereka, hormatilah mereka. Mereka manusia biasa macam kita juga. Mereka sihat, kita sihat. Satu masa mungkin kita sakit, mereka sihat. Atau dua-dua sakit, berbagai berlaku. Saya ingat sekat dulu, banyak benda-benda saya tinggal tajuk ini, panjang uraiannya dan kita asal. Banyak sangat. InsyaAllah kita tinggal dulu. Sebab peluang banyak untuk bertanya masa yang ada. Terima kasih banyak. Jangan lupa berdoa kepada kawan yang sakit atau keluarga yang sakit. Yang mungkin Cik Ushimah, mak dia sakit, katanya doakan dia sihat insya-Allah taala. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh kita bincang-bincanglah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka soalan pada sahabat sekalian untuk bertanyakan kepada Fadil Ustaz, dan juga mungkin ada yang ingin berkongsi pengalaman sendiri. InsyaAllah, silakan. Ustaz terlive ke Ustaz? Okey. Silakan sahabat-sahabat, ada soalan?
Kakak UK tak dengar suara ni. Asal UK keluar mana-mana lagi. Ustaz, saya nak tanya soalan lah Ustaz. Tanya dah jawab sendiri ya. Tapi dia ada kaitan dengan Ustaz Izwan juga. Okey. Saya berjiran dengan selebriti atau insta famous yang popular lah, yang terdorong Tuti kot. Terdorong kepada LGBT kan. So kita Ingat melihat tuti tadi. kita melihat perkembangan beliau ni, mula-mula dia seperti wanita, lepas tu dia meninggalkan dia seperti lelaki, lepas tu lama kejap tu dia boring, dia wanita balik kan. So pernah lah kadang-kadang kacau-kacau dia kat sebelah rumah tanya kan. Tapi so of course dia tak jawab lah. So kalau tanya mak ayah dia kata agak susah bila dia balik ke rumah, dia jadi okey lah bila dia pulang ke KL tu kerana persekitaran. Tapi kalau ikutkan dia memang nak berubah lah kan. So bagaimana kita yang sambil-sambil lalu ni nak bersama mereka tu lah, membawa mereka kembali bersama kita tu Ustaz, insyaAllah. Dia soalan dan juga mungkin perkongsiannya daripada pihak lain lah, kawan-kawan. Saya nak minta Dr. Izwan jawab cakap seperti bidang dia. Saya tambah kemudian kalau ada. Silakan, tafadhal. Dr. Izwan, silakan. Kalau nak basikal lagi kan, nak masjid. Okey, tak apa saja. Dr. Izwan kat masjid tu saya rasa tu. Ya. Ya, tapi dia mendengar. Okey, saya jawab dulu yang pertama. Yang saya mampu, yang pernah buat, hanya doa. Itu makam saya. Kalau makam Dr. Izwan, dia terlibat langsung. Yang pertama doa. Doa silah min. Jangan lupa-lupa. Doa ni tidak kuat-kuat, tidak ramai-ramai. Betul-betul kita ikhlas. Kita bangun di waktu malam. Berdoa, ya Allah, fokuskan. Ya Allah, aku punya jiran yang sekian-sekian. Dia hamba-Mu juga, ya Allah. Merayu Allah Ta'ala. Itu yang paling mudah dibuat. Teorinya, Nabi nak bangun juga. Nak fokus juga. Doa yang makin doa di belakang sahabat. Okey, yang keduanya, bersangka baik dengan harapan dia akan baik dari kita. Jangan letak buruk. Jangan letak musuh. Dia sampai madu kita, orang dia nak bahkan. Bersangka baik. Macam mana sangka baik? Sayyidina Umar tu, siapa boleh kata dia boleh baik? Hatta orang Arab zaman tu kata, Umar tak akan masuk Islam. Hingga Himan masuk Islam. Himan masuk Islam boleh Islam. Maknanya tak mungkin lah. Himan tak akan masuk Islam. Takkan Islam nak mengkojak syahadah. Takkan nak solat. Tapi itu bayangan dia, atau penggandingan ataupun kiasannya. Umar tak masuk Islam, mereka Himan dia. Dapat apa akhirnya? Umar ini menjadi insan yang sangat mulia. Dia khalifah Islam yang digeruni, dihormati. Zaman dia lah berkembangnya Islam. Zaman dia takbiran diuruskan dengan sempurna. Zaman Sayyidina Umar. Bukan maksudnya zaman sebagai tak sempurna. Step gitu kan. Zaman dia lah ada kelapangan. Sebagainya. Dia buka negeri-negeri baru. Boleh baru. Dia mengatur tentera. Sebagainya. Dia profesional. Itu orangnya yang dulunya tak sangka. Malah ada nama Himar. Namanya Himar. Tapi akhirnya jadi manusia Islam yang baik. Maknanya yang penting kita sebagai da'i. Bermakna kita bersangka baik. Yang ketiganya, jangan putus hubungan dari segi mujamalah, muamalah dan muayasyah ni. Maknanya segi kontak peribadi ni kena teruskan. Ada jamuan, dijemput, yang diasingkan dia. Semua itu dengan keluarga dekat dia kena baik. Pada banyak kebajikan. Banyak aku sebut fasim khairat. Khairat kebajikan. Berlumba-lumba. Termasuk orang dia juga. Benda-benda gitu saya ingat yang saya rasa saya mampu jawab lah 3 perkara tadi. Doa, bersangka baik dan penuh keyakinan, dan bergaul mesra dengan berkontak fizikal ni, bentuk kontak masyarakat yang kena teruskan, insya-Allah taala. Yang paling utama segalanya ialah jangan bersangka buruk. Yakin dia akan jadi manusia baik. Kalau kita masih bersangka buruk lagi, doa bagian doa kita. Tak jadi, tak yakin insya-Allah. Itu yang saya mampu. Teorinya, praktiknya apabila ada yang berkenaan. Okey, terima kasih. Kalau nak tambah bolehlah. Ada pengalaman. Ya, Ustaz. Ada sahabat-sahabat lain tanya soalan?
Assalamualaikum. Nak tambah soalan boleh tak? Boleh Silakan betul. Puan Amy. Assalamualaikum Ustaz. Lama tak join. Sorry lah. Ni berkaitan juga dengan soalan Datuk tadi. Saya mungkin ada mikrokan sikit lah dia punya soalan. Tadi Ustaz cakap jawapan Ustaz untuk sahabat-sahabat yang kita kenal yang mungkin dah terpesong sikit tapi kita masih nak jaga hubungan kan. Kita berharap, kita doa supaya dia jadi bertambah baik kan. Cuma dari segi hubungan baik tu Ustaz, kita tu adakah kita ada kewajipan untuk bagi nasihat kepada dia ataupun kita just macam follow macam observe dia and then kita tunjukkan cara hidup yang betul dengan harapan dia ikut, ataupun kita perlu bagi nasihat macam ada secara verbal kita bagi nasihat kepada dia ataupun macam mana Ustaz? Yang tu kadang-kadang kita rasa serba salah. Kalau kita tak cakap macam rasa macam dosa, tapi kalau kita cakap takut nanti dia menjauhkan diri dari kita lagi, kita tak dapat peluang nak bawa dia ke jalan yang elok kan. Jadi macam mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Yang bertanya pun berjawab sendiri tu. Dalam pengalaman dia sendiri, saya tahu lah tu. Ami. Beginilah yang pertama, nasihat ini kalau dia direct, orang tak suka. Direct sangat. Macam dia tak suka sangat. Kalau masa dia rendah pun, orang tak suka juga. Orang suka dimuliakan, dihormati. Itu satu nasihat yang sangat baik. Kita tetap muliakan dia, hormati dia, bergaul dengan yang baik. Itu satu nasihat yang baik. Orang baguslah dia ni. Nampak dia baru tapi dia aku jahat-jahat pun dia kawan juga ya. Nampak dia dan jawatan tinggi tapi ni aku macam dia baik juga. Itu satu nasihat yang bentuk indirect, bentuk tidak mubasyarah. Maka sebab itu nasihat direct pada itu sangat pada mungkin kurang sesuai. Bentuk-bentuk lain. Bentuk pergaulan, bentuk ajak buat kebajikan bersama. Mungkin juga. Mungkin dia minat buat kebajikan ni. NGO sebanyak buat dia. Itu hebat. Sangat itu yang sama jawab ni. Maknanya yang penting kita sendiri. Yang terbalik satu dia bersikap baik, berdoa dan bergaul dengan baik. Jangan sampai dia nampak kita dia rendah. Biar dia nampak kita rendah tak apa lagi. Jangan sampai menghina tapi menghina. Kan Nabi SAW sendiri dengan pemuka Quraisy yang besar dia ego. Tetapi Nabi tidak menghina mereka. Nabi tidak merendah-rendah mereka. Masa mengharapkan mereka. Kan Sayyidina Umar tadi. Ya Allah, Islam kalau dua Umar ini salah satunya Masya Allah. Akhirnya Allah makbulkan. Ramai lagi bekas orang itu. Sikap baik, pergaulan baik, ucapan baik itu dakwah. Itu juga nasihat yang baik pada kita yang tidak menyakitkan siapa-siapa. Sama bab semayang pun selalu orang qadhi di Perak dulu. Lama kisah 70-an. Ada golongan muda main buat takraw depan masjid. Depan masjid. Nak tegur dia, bersemayang ni. Lain smart tak apa. Smart anak-anak muda sekolah tak kira. Ni orang dewasa kampungan. Dia tak tegur pun. Dia pergi masjid, orang tak peduli pun. Last dia ambil keadaan lain, dia beli tracksuit semua, dia main agak main takraw sama. Dia main bersama anak-anak muda. Waktu semayang, Zuhur Asar tu dia berhenti. Saya berhenti dulu sambung lah. Dia tak suruh semayang tau. Dia tak suruh berhenti semayang. Saya ulang. Dia tidak suruh orang berhenti main. Dia tak suruh berhenti. Dia minta izin nak pergi je. Sebab sensitif orang main mana. Berhenti semayang. Dia baik sangat kena ni. tak sama cikgu sekolah tau dengan smart. Kita tak sama. Yang samakan pula. Ni dia orang tak kenal pun. Kata dia ajak main. Sepak dia hebat juga. Dia takraw dia yang lipat dia hebat juga. Waktu main dia berhenti. Teruskan lah. Teruskan. Boleh ke kata gitu? Tak boleh. Tapi dalam konteks dakwah, dibolehkan. Untuk pujukan. Lama-lama, semua itu berhenti sembahyang. Itu kaedah nasihat yang sangat bijaksana. Tapi korbanlah sikit lah. Korban masa. Bukan pergi. Ini Kristian buat. Kristian buat gini. Kita masuk ceramah mana, bawa buku buat kitab, baca gitu. Dengan pakaian semat. Tapi orang Kristian, dia masuk pedalaman Sarawak. Menserawakkan dirinya. Dia duduk lama. Dia buat kebajikan sebagainya. Akhirnya orang terpukau dengan adab dia, dengan akhlak dia, dengan moral dia, dengan cara-cara pergaulan itu. Itu nasihat yang paling baik. Itu amin yang saya faham insya-Allah. Terima kasih.
Terima kasih Ustaz. Bersama. Puan Amy, saya nak tambah, saya tertarik dengan soalan Puan Amy tu dan teringat juga dengan Dr. Fatimah Mat Noor tu. Dia kan pakar apa, surgeon ke apa, nanti you sambung lah, dalam plastik surgery. So cara dakwah beliau tu dalam tugas beliau tu menarik lah bila dia terlibat dalam urusan-urusan yang kecil nak dibesarkan, yang itu dan ini tu kan. Mungkin Dr. Im boleh share sikit kot, Dr. Im. Dr. Im ada di belakang. Dr. Im tak ada di dapur. Okey, tak apa. Sambil tu ada sahabat-sahabat lain, mungkin ada soalan lain. Bukan soalan berkaitan tersebut, soalan-soalan yang lain lah. Kita kongsi yang banyak-banyak ni, kongsi yang banyak insya-Allah. Saya memang kita kurang kita lah contoh yang baik. Itu masalah kita. Dia alim, dia hebat, tapi khutbah hebatlah. Sama hebatlah bila nak bergaul dengan orang bawahan, dia tak boleh. Itu kesannya. Lepas kita kena gaul lah dengan. Lepas tu kita amat digalakkan join mana-mana NGO misalnya yang sesuai kita. Bergaul dengan apa saja, dengan bermakanan ke, dengan sokat. Bukan masalah, doktor tak ada. Doktor Irwan tak ada. Biasa mesti ada ni. Okey, jadi kena pergaulan. Pergaulan penting. Betul Nabi bergaul sama orang. Supaya mudah kita memahami jiwa orang, bagaimana perasaan dia. Saya dengar keluhan orang, Ustaz Syarah kadang-kadang kami miskin, tak nak makan. Ini satu perkara lagi kebajikan umat. Syed Maghazali, ada kitab dia tak jumpa, tak sempat. Dia kata kita masuk kampung, pedalaman, orang miskin, tak ada makanan. Orang miskin tidak cukup pakaian. Dan memang kita dah pelajaran. Ini pun saya ulang pula rasanya. Kita pergi nak ceramah kat dia, dia tak terima. Ajak sebenarnya tak terima. Bagi dia makan. Dia gembira makan. Bukan sekali, bagi dia makan, bagi makan. Lepas tu dia terasalah kebajikannya sampai kat dia. Pun nak pakai pakaian. Pun nak belajar. Dia kena tak makan, lapar, tidak ada pakaian, rumah sewa tak terbayar dan macam-macam. Kita ajak dengan ceramah. Kita ajak dia buat kebajikan. Kita minta derma lagi pula. Lagi jauh lagi lah. Lepas tu sebahagian orang bukan Islam. Masuk Islam, orang kaya, tu minta derma lah. Lepas tu kita bagi kat dia. Lepas tu zakat kita bagi pada orang kaya yang status mu'alaf. Dia kaya mu'alaf. Bagi. Tapi taklah bagi RM9. Apa nak rasa dia kan? Nak bantu dia bentuk lain. Nanti kita bila orang kaya, bukan Islam, masuk Islam, kita tu minta derma. Ni yang kita tak kena di uslub itu. Dikatin untuk kebajikan. Kalau siapa buat kajian tentang Kristian, banyak buat kebajikan. Kebajikan. Termasuk tuition, kelas tuition, free. Ketika orang tuition mahal, dia free. Tapi ada dia punya matlamat dia tu. Saya maklum ada kat SNKL banyak admatnya dia buat free. Pada golongan tertentu yang difokuskan. Tapi tujuan dia adalah dakwah Kristiannya. Ramai anak-anak Melayu, anak Islam yang terpukau, terpikat dan tumbang akidahnya sebab kebajikan. Orang Islam tidak buat kebajikan. Islam suka banyak kebajikan. Belum buat kebajikan. Fasul khairat. Itu masalah kurang kita lah. Elok anak dia ambil sikap sikit tentang kebajikan ahli-ahli. Sekarang ni banyak yang tergendala perusahaannya kerana COVID, kerana itu ini. Kena percaya kebajikan. InsyaAllah. Allahu'alam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi saya kira kita berhenti di sini saja dan sebelum itu kita jemput Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa bagi menutup kuliah subuh kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin nabi nasta'in. Allahumma shalli ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya asma aswat. Ya Allah ya mujib ad-da'awat. Ya Allah ya qadir hajat. Taqabbal minna
أعمالنا يا رب. تقبل منا حاجاتنا يا رب. تقبل منا كل أعمالنا وحجتها ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang maha mendengar, ya Allah yang maha berkuasa, ya Allah yang maha mengetahui. Engkau mendengar isi hati kami ya Allah. Engkau mendengar kehendak kami ya Allah. Ya Allah, mohon padamu ya Allah keberkatan hidup ini. Ya Allah, kami mohon pada kamu, padamu ya Allah kesihatan sempurna ya Allah. Ya Allah, mohon padamu ya Allah rezeki yang halal diberkati olehmu ya Allah. Ya Allah, kami mohon zuriat yang saleh-salehah ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami semua daripada segala bala bencana, segala wabak dan umpamanya ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Rabbana atina. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, Karim. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz. Pun nampak Nasrul Syazwal lama tak nampak tu. Siapa tu? Oh, Nasrul Syazwan. Okay, Alhamdulillah. So, kita diingatkan juga pada esok hari kita ada kuliah subuh bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, Juzuk Amma, Kitab Taksir Ibn Katsir. Okey, kita jumpa esok dan kita sudahi kuliah subuh pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sahabat keluar dah, maaf sahabat aku tak tahu sahabat keluar. Terima kasih Syukri, Dr. Irwan di Jeddah ya. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah. Tak apa, dah rasa kena tegur dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Elected Commission. Então,